Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar warzuqna al-amala bihi waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat kebendaan dan nikmat yang paling mahal ialah nikmat keimanan. Nikmat boleh percaya kepada Dia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ayat ni dibaca juga oleh imam kita pagi tadi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kamu semua jadi dari kalangan orang yang benar. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan semua, pagi ini saya nak share sikit berkaitan tentang Al-Quran. Ya, saya masih lagi mengajar Al-Quran. Ya, dan saya mengajar tentang kepimpinan Al-Quran. Ya, ada madrasah. Ya, yang terbaru ni bukalah madrasah di sini. Ya, dan pengajian ni pengajian orang dewasa, bukan pengajian budak. Ya. Pengajian orang dewasa macam kita lah, ya, kerana Al-Quran ni dia berat. Ya, satu keadaan saya tidaklah nak menyampaikan yang berat-berat pada pagi ni. Ya, dan inilah perkongsian saya pagi ni, ya, tentang Al-Quran. Saya mengajar Al-Quran dengan pendekatan syahadah dan tadabbur. Saya akan terangkan sebesikit tentangnya pagi ni. Ya. Jadi kalau boleh tuan-tuan buka dulu muka surat tengah-tengah tu, Al-Quran dan Zikir. Okey. Yang ini nota ni ada di dalam buku yang saya tulis, Zikir yang bermanfaat untuk menguatkan i'tiqad dan menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dan ayat pertama yang diturunkan itu berbunyi Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Ya. Dan ingat, ketika Al-Quranul Karim diturunkan tak ada teks untuk dibaca. Ya. Jadi bagaknya macam manalah Nabi SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in membaca. Ya, seperti mana yang kita faham. Malam tadi saya ada berkongsi sikit dengan seorang guru tahfiz. Ya, membaca ni sebenarnya dengan mata, menyebutnya dengan mulut. Yang sekarang kita buat ni, kita baca teks dulu, lepas tu kita proses dengan otak kita, lepas tu baru kita sebut. Betul? Okey. Jadi baca, Iqra, qara'a di dalam Al-Quran telah diterjemahkan. Di kalimah Arab telah diterjemahkan dengan baca dalam bahasa kita. Tetapi di dalam bahasa Arab, qara'a, yaqra'u, iqra' ini maknanya al-jam'u, iaitu mengumpulkan. Itu dia. Ceritanya kumpul. Ya. Okey. Jadi apa yang nak dikumpulkan?
Kan? Yang nak dikumpulkan nanti ni ialah ilmu. Jadi perbahasan ni panjanglah tentang ilmu ni. Jadi saya ada terangkan sikit makna qara'a yaqra'u, iaitu mengumpulkan. Terjemahan yang masyhur bagi perkataan qara'a ini ialah membaca. Perlu diketahui bahawa ketika Al-Quran diturunkan, ia tidak diturun dalam bentuk sebuah buku yang boleh dibaca. Ia disampaikan melalui mulut ke mulut. Ketika Al-Quran diturunkan, Nabi SAW seorang yang ummi, tidak boleh menulis dan membaca. Seperti yang diketahui juga, majoriti Arab adalah mereka yang buta huruf. Jika perkataan qara'a difahamkan dengan membaca seperti yang kita fahami, maka konsep Al-Quran yang mesti dikumpulkan ke dalam dada itu akan disalahfahamkan pengamalan dia. Jadi pengamalan pengumpulan Al-Quran ini di dalam dada berlaku selama 23 tahun. Nabi SAW nak khatam, Al-Quran tak turun habis. Nampak tadi tu? Turun habis pun dah hujung-hujung baru habis. Maknanya kalau khatam tu dah peringkat ujung. Dan ada Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan diturunkan sedikit-sedikit. Wa kadzalika linutsabbita bihi fuadak, supaya hati kamu ni jadi kuat. Hati ni dalam dada lah. Supaya hati kamu ni menjadi kuat. Dan sesiapa juga yang membaca Al-Quran, sepatutnya hatinya kuat, bukan hatinya lembik. Tahu juga. Okey. Oleh kerana itu, perkataan qiraah yang membawa maksud mengumpulkan hendaklah diguna pakai ketika seseorang itu membaca Al-Quran. Pengumpulan inilah yang melahirkan makna ulama. Seperti dalam firman-Nya, sesungguhnya hanya sahaja yang takutkan Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang-orang yang banyak ilmunya. Yang banyak ilmu dia. Dari perkataan mengumpul ini lahir aneka ragam makna yang menunjukkan kepada amalan mengumpulkan. Seperti menyampaikan, menelaah, mengulang kaji, mendalami, meneliti, mengetahui ciri-ciri sesuatu, dan membaca baik teks yang tertulis mahupun yang tidak tertulis, mahupun yang tersurat, ataupun membaca yang tersirat. Jadi kita baca dengan mata, dan yang nak kita gunakan Al-Quran ni sebagai panduan hidup kita. Maknanya juga kita membaca kehidupan berpandukan Al-Quran. Jadi macam mana kita membaca kehidupan, membaca alam sekeliling, sampai peringkat membaca hati sendiri. Dia ada tabiat dia sendiri tu yang telah ditetapkan di Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pula kita baca orang? Orang yang belajar ilmu psikologi, ilmu kaunseling, dia bolehlah sebut sikit baca orang. Pun nak baca pun bukan daripada jauh, baca daripada dekat. Lagi dekat, lagi banyak dia dapat baca. Kan? Okey. Bagaimana pula membaca masyarakat? Ilmu dia lagi banyak. Okey. Dalam satu keadaan lain, Al-Quran tidak diturunkan dalam bentuk mushaf seperti yang kita ada sekarang. Ia diturun melalui mulut ke mulut. Ia bermaksud Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in membaca Al-Quran bukanlah seperti yang dibaca oleh kita sekarang. Bila mushaf ini datang? Mushaf ini datang pada permulaannya zaman Omar, zaman Osman bin Affan radhiyallahu an. Mula ditulis 6 naskah. Kemudian disebarkan pula ke seluruh jajahan takluk Islam pada masa itu. Jadi sebelum itu kenalah dongah, konolah hafal. Ingat dan hafal. Ingat dan hafal inilah makna zikir. Satu keadaan zikir ni ada maksud istilah dia. Satu keadaan zikir dalam makna bahasa Arab ialah jaga. Yang nak dijaga ni ialah
ilmu Quran supaya jangan dilupakan. Setelah beberapa ketika, zikir ni yang kita faham ialah zikir yang kita lalui sekarang lah. Berlaku penyempitan dalam pemahaman. Ya, yang patut, yang dituntut dalam zikir ni ialah jaga ilmu Al-Quran itu supaya tidak dilupakan. Itu sebabnya ianya dihafal seperti yang dilakukan sekarang. Tetapi zaman Nabi SAW, ya, kalau ikutkan yang menghafal 30 juzuk ni sangat sedikit. Peringkat awalnya 6 orang saja. Tak ada ramai. Tapi yang mereka fokus pada masa itu ialah memahami Al-Quran. Yang ini saya namakan syahadah dan tadabbur. Proses memahami isi kandungan Al-Quran. Ya. Okey. Maka tiada mushaf yang boleh dirujuk ketika membaca. Oleh kerana itu, kita perlu membetulkan kembali pemahaman kita mengenai pembacaan Al-Quran. Tak salah yang kita buat pada bulan Ramadan ni, tak salah. Tetapi kena diluaskan lagi pengamalannya. Terlalu banyak tu. Seterusnya perkataan tilawah. Ia juga diterjemahkan dalam bahasa Melayu dengan makna yang sama. Makna sebenar bagi perkataan tala yatlu tilawah adalah mengikut. Bagi para ulama, makna tilawah adalah memberikan setiap ayat akan haknya dari sudut pemerhatiannya, tadaburnya dan amalannya. Itulah makna mengikut. Jika kita mahu menggabungkan makna qiraah dan tilawah ini, kita akan mendapati bahawa maksud membaca itu adalah mengumpulkan semua ilmu-ilmu Al-Quran dan mengikut apa yang diarahkan melalui pemahaman dari pembacaan. Untuk mengumpul ilmu-ilmu Al-Quran yang sangat banyak ini, amalan zikir sangat-sangat dituntut. Untuk melaksanakan arahan mengikut apa yang telah dibaca, seseorang itu mestilah menuntut ilmu dan mengamalkan apa yang telah dipelajari. Itu sedikit tentang makna qiraah dan tilawah. Syahadah ini daripada perkataan syahida yashhadu syahadah. Rukun Islam pertama kita syahadah lah. Betul? Tapi masalah kita bersama, termasuk saya suatu masa dahulu. Apa yang kita faham daripada rukun Islam pertama itu ialah mengucap dengan lisan sebagai pengakuan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku menyaksikan. Terjemahan lamanya, aku naik saksi. Okey, kita gunakan bahasa moden kita. Aku menyaksikan. Jadi bagaimana kita menyaksikan? Kalau ditanya tu, setahu saya pun tak tahu satu masa dahulu. Macam mana nak menyaksikan? Jadi pengakuan kita mesti lahir daripada satu proses sebelum itu. Menyaksikan. Dalam satu keadaan inilah makna membaca. Menyaksikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bukan sekadar wujud, dia buat kerja. Dan itu makna Rabb. Rabb ini senang bahasa mudahnya, dia jaga kita. Semua alam semesta dia jaga. Kita pula wajib mengilahkan dia. Perkataannya sama, Rabb dan ilah. Tetapi amalannya tadi tu, perhatikan baik. Rabb ini dia buat kerja. Seterusnya kita ilahkan dia. Jadi bagaimana kalau kita nak ilahkan dia, kalau kita tak dapat menyaksikan, tak tahu nak membaca Allah sebagai Rabb yang menjaga kita dan alam semesta setiap masa. Dia tidak pernah tidur dan dia tidak pernah mengantuk. Itu sifat dia yang maha hebatlah. Jadi proses ini perlukan masa sebenarnya.
Dan sebab itulah Quran ni diturunkan sedikit demi sedikit untuk penghayatan, untuk pemahaman. Ya. Itu rukun Islam pertama kita tu. Dan dalam erti kata mudahnya, pembelajaran Al-Quran dengan pendekatan syahadah dan tadabbur ini, dia akan fokus kepada rukun Islam yang pertama. Kalau ditanya juga, kalau rukun Islam pertama ni kita belajar apa Rukun Islam kedua, ketiga, keempat, kelima, panjang lebar kitab fiqh dia. Yang pertama, kita belajar apa? Ya, saya sendiri pun merasai perkara yang sama. Kita belajar apa? Saya belajar apa tentang rukun Islam pertama? Baik di sekolah agama maupun di peringkat universiti. Rukun Islam pertama belajar apa? Panjang lebar belajar tentang solat. Masih lagi belajar solat. Jadi rukun Islam pertama itu berbicara tentang syahadah tadi tu. Ya. Okey. Perkara yang ramai tidak perhalusi, maksud sebenar Iqra ialah membaca itu dilakukan dengan mata. Adapun mulut dan lisan atau lisan kita gunakan untuk membunyikannya setelah membaca dengan mata. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in suatu masa dulu. Mereka belajar memahami semua perkara di dalam kehidupan dengan mematuhi arahan Allah Subhanahu wa taala supaya menyaksikan dengan mata. Dalam erti kata lain, mereka hidup berpandukan Al-Quran satu persatu. Di Mekah 13 tahun, ini yang mereka belajar. Tak ada cerita solat lagi. Belum ada cerita solat lagi. Lepas tu hijrah, baru masuk cerita solat. Walaupun kewajipan bersolat itu berlaku pada Isra' dan Mi'raj, masih lagi di Mekah. Tapi pengamalan solat 5 kali sehari itu berlaku di Madinah. Bermulanya di Madinah, bukan di Mekah. Jadi dia ada satu period pula pendek masa tu. 1 tahun, 2 tahun sebelum berhijrah, dan setelah itu bila berhijrah dirikan masjid dan dia bermula. Tahun kedua, tahun ketiga puasa, zakat, nanti baru cerita haji. Al-Quran turun pula berterabur, bukan tersusun seperti mana sekarang. Dan ini pun perlu difahami juga, ayat-ayat yang turun awal dengan ayat-ayat yang turun kemudian. Saya bahagikan kepada dua, ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah, begini fokus dia. Ayat-ayat Al-Quran yang turun di Madinah, itu pula fokus dia. Dan dia berkait. Dia berkait. Syahadah peringkat awal, kemudian lanjutannya tadi pengukuhan 4 amalan dalam rukun Islam, dalam masa yang sama mengukuhkan lagi juga makna-makna syahadah dalam kehidupan. Okey, menurut Kamus Dewan, yang ini saya rasa boleh bacalah nanti kot. Beberapa perkara di situ tu. Okey, daripada apa yang telah diterangkan daripada makna membaca di dalam bahasa Melayu di atas, dapatlah kita fahami bahawa membaca itu ialah proses mempelajari dan memahami sesuatu. Okey, proses. Syahadah ni menyaksikan setiap perkara depan mata. Tadabbur ni tunggu sekejap, tengok akibat dia. Itu tadabbur. Daripada perkataan dubur, maknanya belakang. Daripada perkataan dabara yadburu ini lahir perkataan dubur, lahir perkataan tadbir. Tadbir itu kalimah Arab asal dia. Setelah itu dibawa jadi kalimah Melayu, mentadbir. Orang yang mahir mentadbir, dia tahu bila dia buat ini, dia tahu akibatnya itu. Betul. Jadi tadabbur ni, orang yang pandai membaca, dia tahu akibat dia. Dan Allah yang maha bijaksana ni telah menurunkan panduan. Kau pergi tengok
depan mata kau dan kau tengok apa juga yang berlaku tu, akibat dia belah sana tu, ujung tu. Kau tunggu kejap je. Kau tunggu kejap. Sama ada kejap ataupun dia lama sikit. Ya. Ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Ustaz Al-Imam kita tadi tu penuh dengan ayat ceritanya syahadah dan tadabbur. Tengok akibat. Ya, mungkin cerita tu cerita dulu. Ya, dan kita akan jadikan panduan cerita dahulu tu sebagai panduan zaman sekarang. Ya, sebagai panduan zaman sekarang. Jadi dia satu proses yang kita perlu sabarlah. Ya, belajar biasa, belajar akademik tu sendiri pun tahun 1 kalau dia universiti, tahun 2, tahun 3, tahun 4, akhirnya kena kumpul. Betul? Lepas tu lanjutan ketika bekerja, kita masih lagi menimba ilmu di situ. Tapi ilmu tu ilmu kerja lah. Ilmu Quran sebagai panduan ketika bekerja, ketika mentadbir, sepatutnya dia tidak terpisah. Sepatutnya dia tidak terpisah. Tak salah ilmu-ilmu zaman sekarang ni, tak salah apa pun. Betul tu satu keadaan. Tetapi kalau dimasukkan elemen-elemen ajaran Al-Quran ini, sudah pastilah tindakan, amalan, pekerjaan itu menjadi tepat seperti mana yang dikehendaki di Allah Subhanahu Wa Taala dan dia redha. Itu sebenar dia. Tindakan itu dia akan jadi tepat kerana Allah ini dia maha bijaksana. Bila kau buat ni, itu akan jadi dia. Jadi dalam perbahasan Quran ni, cerita dia lebih fokus kepada hal ehwal bermulanya tempat tu dekat hati. Kalau bertakwa, ada ganjaran dia, ada akibat dia. Ganjaran tu juga boleh dikatakan sebagai akibat. Itu tadabbur satu tu. Wa may yattaqillah, sabar dulu, takwa tu, yaj'al lahu makhraja. Akibat dia mesti baik. Dia akan bagi kita ilham, jalan keluar dalam setiap masalah yang kita hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan bagi rezeki. Tapi syarat dia mesti bertakwa dulu, lepas tu sabar. Betul tak cakap Allah? Cakap Allah ni sangat benar. Sebab itu habis pembacaan kita sebut Al-Quran tu, kita akan sudahi sadaqallahul azim. Sangat benar. Benarlah apa yang Allah nyatakan. Cumanya apa yang kita faham daripada yang kita sebut. Ya. Yang Allah Subhanahu Wa Taala arahkan pula, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Macam mana pula tu? Ya, jadi Al-Quran kita ni dia akan mandu kita. Jadi sebab itu kena sabar melalui proses tersebut. Ya, bulan puasa adalah bulan kesabaran. Jadi sabar macam mana tu? Sabar dalam maksud yang sempit atau sabar dalam satu bentuk yang sangat luas? Dalam segala perkara kita kena sabar. Nak naik pangkat pun kena sabar kan? Betul? Yang tak sabar ni banyaklah kesilapan, kesalahan, pelanggaran, dosa yang dia akan lakukan. Ya. Okey. Maksud ini tidaklah jauh berbeza dengan mana Iqra di dalam ayat pertama di atas, iaitu mengumpulkan. Seseorang yang telah berjaya mengumpulkan sekumpulan ilmu, ia akan mampu memahamkan sesuatu. Dalam maksud lain bagi Iqra ialah bacalah, telitilah, amatilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu. Ciri-ciri ni, setiap perangai manusia ni dia ada ciri-ciri dia. Akhirnya itulah kata kita baca orang. Macam mana kita baca anak kita, contoh dia. Ada 5 orang anak, lahir dari perut yang sama, bapa yang sama. Setelah beberapa ketika kita melihat, tak samalah perangai dia. Betul? Satu keadaan kita yang bentuk dia, kita yang didik dia, tapi akhirnya kita terima seadanya apa yang ada pada anak tersebut. Dalam satu keadaan kita tidak tinggalkan apa yang dikata mengajar dan mendidik, membimbing mereka. Itu sendiri dah menunjukkan dia bukan milik kita, dia milik Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta dan pentadbirnya.
Jadi bila kita ni anak dah makin besar, secara mudahnya akil baligh, dia dah berakal, ajar dia tentang konsep ini. Dalam satu keadaan kita pula belajar memahami ciri-ciri dia yang berbeza dan ada yang sama. Yang itu dikatakan ketahuilah ciri-ciri sesuatu. Sifat orang bertakwa ni dia ada ciri-ciri dia. Bagaimana pula tentang munafik? Apa ciri-ciri munafik? Saya menemui dalam Al-Quran 12 sifat munafik kecil dan 14 sifat munafik besar. Kalau dirangkumkan, macam mana kita baca pula si fulan dan si fulan ini? Sama ada dia bertakwa ataupun dia munafik. Minta maaf cakap. Pun begitu, kita tak boleh munafikkan orang. Tapi jangan sampai tak tahu membaca siapa itu munafik dalam kalangan kita. Yang ini, ilmu ni sangat berat bagi saya. Sangat berat. Okey, bacalah alam, bacalah tanda-tanda zaman, bacalah sejarah, bacalah diri sendiri, bacalah manusia yang tersurat dan yang tersirat. Dia cakap tu je, kita dah boleh baca hati dia. Minta maaf cakap lah tu. Jadi ilmu ni Al-Quran ajar. Lagi banyak ilmu yang dapat kita kumpulkan, lagi pandailah kita membaca. Kalau ada sikitlah kita dapat baca. Nampak tak? Dan ilmu yang saya nyatakan, yang amalan yang dikata bacalah, telitilah, amatilah, dalam konsep ilmu akademik yang ada sekarang, ilmu-ilmu zaman sekarang, benda yang sama juga kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kenapa tidak Al-Quran? Yang Al-Qurannya, yang kitab ni sangat benar, kalam Tuhan. Dan kalau kita berpandukannya, memang kita akan jadi orang yang benar. Dan pembacaan kita pun akan benar. Sampai peringkat Nabi SAW nyatakan dalam sabdanya, ittaqu firasatal mu'min. Bertakwalah kamu dengan firasat orang beriman. Kita ni beriman ke? Panjang cerita tadi kan. Dan pembacaan dia tepat. Kalau buat ni kan, itu sebab orang kata dalam bahasa-bahasa kampung tu, jangan lawan cakap orang tua kan. Orang tua ni dia dah ada banyak pengalaman hidup satu keadaan. Bayangkan pula pengalaman hidup dengan dipandu oleh Al-Quran, agak-agaknya macam mana firasat dia. Itu tadabbur. Itu tadabbur. Okey. Alhasil, objek perintah Iqra mencakup segala sesuatu yang dapat dijangkaunya. Demikianlah terhimpun dalam perintah ini segala macam cara yang dapat ditempuh manusia untuk meningkatkan kemampuannya. Makna ini samalah dengan makna tafaqquh fiddin. Apa makna tafaqquh fiddin pula? Ini lagi proses panjang. Prosesnya panjang. Perkataan tadabbur berasal dari perkataan dubur, iaitu belakang atau penghujung sesuatu. Dari perkataan dubur ini juga lahir perkataan tadbir, iaitu mengurus sesuatu sehingga memberi kesudahan yang baik. Perkataan tadabbur pula membawa maksud melihat akibat sesuatu perkara, iaitu kesudahan sesuatu perbuatan. Di kalangan mufassirin, perkataan tadabbur membawa maksud memerhatikan Al-Quran dengan tujuan membina kesedaran, mengambil pengajaran, melihat sesuatu kesudahan dan melaksanakan arahan. Saya ada karang satu buku At-Tibyan yang menerangkan kaedah dan disiplin tadabbur Al-Quran. Cumanya buku itu saya tak bawa pagi ini. Dan buku ni sebahagian daripada 4 buku saya ni yang saya jadikan sebagai panduan kepada yang belajar dengan saya tentang apa cerita syahadah dan tadabbur ini. Okey. Itu sedikit tentang Iqra. Dan ia adalah makna syahadah. Okey, dalam zikir ni tak ada apa lah kot saya nak terangkan. Nanti tuan-tuan boleh baca. Balik-balik pada muka surat pertama dia pula. Okey. Kepentingan dia. Kepentingan dia pertama memahami tuntutan syahadah. Okey, yang ini dia berkait dengan rukun Islam pertama.
Syahadah yang kita lafazkan itu ada tuntutan dia, ada kewajipan yang mesti ditunaikan. Ya, jangan jadi yang bercakap tapi cakapnya tak sama dengan buat. Munafik ni cakap tak seru bikin. Mukmin dia orang yang benar, cakap dan buatnya sama. Sudah tentu hatinya itu betul. Kalau hati itu bengkok, cakap dengan buat dia tak sama. Begitulah antara cara saya membaca. Ya, begitulah caranya saya membaca. Kalau cakap tak seru bikinnya, ada masalah kat sini. Sama ada hati dia sakit, kita bantulah, rawatlah, bantu dia supaya hati dia sihat, qalbu dia salim. Kalau hati itu dah koreh, kalau koreh tu macam mana hati koreh tu? Hati itu dah hitam. Ni ada sebut dalam Quran ni, kan? Hati itu koreh seperti batu, qaswatul qulub. Ada dalam satu perbahasan ilmu tasawuf. Okey. Jadi memahami tuntutan syahadah ini antaranya ialah tauhid lawannya syirik. Munafik ni ada syirik yang dia lakukan. Syiriknya bersifat tak nampak. Yang tak nampak itu namanya khafi. Syirik ada dua kan? Syirik jali dan syirik khafi. Dalam buku saya yang terbaru ni saya terangkan, syirik jali ni dia akan menyembah patung. Tapi kalau syirik khafi ni pula, dia menyembah diri sendiri, permulaan dia menyembah hawa nafsu, dia menyembah benda, dia menyembah orang, dia menyembah taghut, dia menyembah arbab, dia menyembah andad. Tiga kalimah ni ada disebut dalam Quran. Jadi bagaimana kita memahami pula dalam kehidupan? Dan ini kepimpinan. Pemimpin itu diikuti. Ada pemimpin, ada pengikut, betul? Ibadah ni maknanya mengikut juga secara umum dia. Ikut Allah, ikut pemimpin. Di situ akan jadi ujian pada kita. Jadi cerita tauhid ni, sebab tu bila kita sebut la ilaha illallah ini, disebut juga kalimah ni sebagai kalimah tauhid. Disebut juga dalam hadis Nabi sebagai kalimah taqwa. Satu keadaan dipanggil kalimah syahadah. Nampak tadi tu? Ya. Satu lagi dipanggil juga kalimah thayyibah. Dan ada banyak lagi lah. Saya tulis pula dalam buku saya zikir yang bermanfaat tu pula. Dan zikir itu pun tak adalah susah mana pun. Zikir tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, selawat. Cumanya perbahasan 6 zikir ni, termasuk ada satu zikir lagi, zikir maksurat tu, nak dibaca dengan Al-Quran. Zikir-zikir tersebut adalah ringkasan, seperti mana Al-Fatihah itu ringkasan kepada seluruh isi kandungan Al-Quran. Sebab itu dipanggil Ummul Kitab. Jadi kalau kita zikirkan Al-Quran pula, dan memang terpaksa zikir Al-Quran dalam setiap rakaat, apa yang ilmu yang kita dapat ingat, dapat kita tarik balik, itu namanya tazakur. Teringat setelah terlupa. Teringat balik. Bila imam baca ayat-ayat ni, teringat. Pasal yang nak diingati ni, yang nak dijaga ni terlalu banyak. Sebab tu kata 23 tahun. Peringkat awal bukan dituntut tentang hafalan ni. Yang dituntut ingat arahan Al-Quran. Jadi tuntutan tauhid lawannya syirik, dua-dua perkara ni disebut, boleh katakan dalam seluruh ayat Al-Quran, pertembungan tersebut. Dalam satu keadaan arahan supaya mentauhidkan Allah, dalam satu keadaan larangan jangan syirikkan Allah dalam pelbagai bentuk. Nabi SAW hadapi 4 golongan, menghadapi tentangan satu keadaan, masalah daripada 4 golongan. Satu, Quraisy, bagaimana syirik dia. Lepas tu berhijrah ke Madinah, dia menghadapi Yahudi, bagaimana syirik dia. Dia menghadapi pula golongan Nasara, Ad-Dhalin, bagaimana syirik dia.
Dan ayat yang dibacakan oleh imam tadi pun berkaitan tentang masalah munafik. Bagaimana bentuk dia? Okey, itu pertama. Yang keduanya, takwa lawannya nifak. Saya setelah beberapa ketika, apa yang saya fahamkan, lawan kepada takwa ni nifak. Ada ke yang lain? Setakat ni saya belum dengar lagi. Minta maaf lah kalau saya tak dengar, saya tak tahu. Lawan takwa ialah nifak ataupun munafik. Orangnya muttaqin, lawannya munafik. Dan itu penjelasan dia panjang. Ada juga saya tuliskan panjang lebar dalam buku saya, Al-Quran Memimpin dan Membina Pemimpin. Seterusnya, ikhlas lawannya riak. Yang ini peringkat tertinggi pula. Satu amalan agama kita, dia berkait rapat dengan hubungan dengan Allah. Namanya hablum minallah. Seterusnya lagi, lanjutan daripada itu, dan kita kena completekan dia, sempurnakan. Ada banyak syariat berkaitan dengan hablum minan nas. Jadi jangan semayang punyalah hebat, tapi hablum minan nas hancur, sehingga lahir ada dalam ayat dalam Quran tu, fawailul lil musallin. Celaka betul orang semayang ni. Siapa dia? Orang yang tak menjaga tuntutan solat. Alladzina hum an solatihim sahun. Dia tak jaga tuntutan solat. Menjaga tuntutan solat sama juga dengan menjaga tuntutan syahadah. Pasal dalam solat itu ada cerita syahadah, ada ungkapan syahadah di situ. Asyhadu an la ilaha illallah. Alladzina hum yuraun. Riak. Ni balik cerita riak tadi. Dalam hablum minan nas ada cerita riak. Yang ini perbahasan ni lagi halus. Antara menunjuk untuk mengajar dengan menunjuk-nunjuk. Menunjuk-nunjuk ini riak. Nampak? Amalan hablum minan nas ni dalam keadaan ikhlas. Satu keadaan kita tunjuk untuk mengajar. Niat dekat situ je. Tak ada pun lepas niat. Lillahi ta'ala kat situ. Tapi buat tu untuk dapat redha Allah. Satu keadaan, ni minta maaf cakap ni. Orang yang nak cari nama, nak cari pengaruh, minta maaf, orang politik lah senang cerita. Menunjuk-nunjuk. Jadi kita pula kena pandai baca antara si fulan yang menunjuk dengan si fulan yang menunjuk-nunjuk. Riak ni pula, saya setelah beberapa ketika merenung banyak keadaan, konsep riak ni tuan-tuan kena faham. Menunjuk-nunjuk, mengampu, membodek, berlakon, dan ada banyak lagi yang seumpama dengan dia. Bendanya banyak berlaku dalam alam kehidupan, alam pekerjaan. Nak naik pangkat, bodeklah bos kau tu. Tapi kesemua yang saya sebutkan tadi ni, semua ceritanya menipu. Lagi naik pangkat, tapi dia menipu. Apa yang berlaku seterusnya? Yang itu kita kena pandai tadabbur. Quran dah sebut dah. Akhirnya fasad. Fasad ni fasad fil ard. Dia merosakkan kehidupan di atas muka bumi. Bila yang naik itu tak betul. Jadi panjang perbahasan riak ni. Yang keempat, tidak bersubahat. Ataupun disebut juga sebagai syahadatuz zur. Bagaimana pula kalau saksi palsu ni dalam mahkamah, bagaimana saksi palsu tu, konsep tu pula syahadatuz zur itu dilihat dalam kehidupan harian. Dalam satu hadis Nabi SAW ni, baginda menyatakan, man lam yada' qaula zuri wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tak berhenti buat cakap tak baik, zur ini cakapnya menipu, amalnya amal menipu. Ni kata zur ni. Dan satu keadaan saksi itu sendiri satu amalan. Dan dia melibatkan juga, saya menyaksikan dia ni betul, tapi sebenarnya dia bohong. Allah tak berhajat puasa kita. Maknanya kau
Kosong. Dalam satu keadaan, betul ke cerita solat dia tadi? Yang lagi fundamental, bagaimana syahadah dia yang nombor satu tadi tu pula. Bila dia terlibat dalam masalah syahadatuz zur. Jadi orang yang bersyahadah ni sepatutnya dia tidak bersubahat. Ya, bersubahat dalam perkara baik. Kita tak kata begitu. Ya, kalau kata subahat ni yang kita faham benda tu dalam perkara tak baik. Ya. Okey, yang keempat tuntutan solat yang berkait dengan syahadah, iaitu mencegah daripada fahsyak dan munkar. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu juga ceritanya. Ya, kemudian mentafakuhkan kaitan amalan batin dengan amalan zahir. Yang ini saya letakkan tiga perkara ni, tiga jurusan ilmu besar dalam agama kita yang kita pun belajar, iaitu tauhid, fiqh dan tasawuf. Dan ini perbahasan dia panjang juga. Ya. Dan tafakuhkan tadi itu maknanya kebolehan melihat kaitan yang sangat rapat dan dia tidak pernah terpisah. Maknanya kita belajar ilmu ikut tajuk, kadang-kadang dia jadi macam sekular pula. Tapi zaman Nabi SAW tak ada pula. Hari ini kita belajar tauhid, besok kita belajar fiqh, lusa nanti kita belajar tasawuf, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Banyak ilmu-ilmu Islam yang lahir. Saya dulu saya ingat saya belajar dekat 40 subjek dalam agama Islam. Ui, panjang tu cerita dia tu. Tapi akhirnya kalau kita ni faham Al-Quran, kita akan lihat kaitan yang sangat rapat dengan apa juga segmen-segmen ataupun pelbagai ilmu dalam Islam tu tadi balik. Yang ini katakan tafakuh, ya, kita menggaulkan ya ilmu-ilmu yang kita pelajari itu dan diterjemahkan dalam bentuk amalan. Amalan ni satu dekat lisan, ini yang paling banyak. Seterusnya ialah tingkah laku, perbuatan. Ya. Okey, mentafakuhkan bagaimana menggaulkan ke semua ilmu-ilmu Islam dalam bentuk amali, dan yang terakhirnya bebas. Lawannya jadi hamba. Jadi orang yang mentauhidkan Allah ni dia bebas. Apa maksud dia tadi? Dan satu keadaan dia terbelenggu menjadi hamba kepada selain Allah. Menjadi hamba kepada selain Allah ni dia berkait rapat dengan apa yang saya nyatakan sebagai musuh manusia 3 campur 1. 3 campur 1. Ya, yang 3 tu hawa nafsu dia dalam diri dia. Ada Allah Subhanahu taala sebut tu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apa pandangan kau wahai Muhammad melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilah yang disembah? Apa pandangan kau wahai Muhammad? Orang yang sembah hawa nafsu ni memang hati dia keras. Tengoklah kepada darajat dia menyembah tu pula. Itu satu. Kemudian dia menyembah syaitan jin. Ini pun ada pengajian dia yang saya ajar. Dan seterusnya. Yang ni kalimah ni lagi keras bunyi dia, tapi disebut dalam Quran syaitan manusia, ataupun dalam bahasa lain saya boleh katakan manusia berhati syaitan. Ingat ya, syaitan ni satu pekerjaan. Ya, dan Allah nyatakan dia ada dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Macam mana kita memahamkan manusia berhati syaitan? Ataupun syaitan manusia lah dalam bahasa, memang bahasa dia keras. Tapi mahu atau tidak, kita mesti pelajari dia, pasal dia disebut dalam Quran. Ya, dan saya ada nyatakan tentang tajuk syaitan manusia ni dalam buku Al-Quran Memimpin dan Membina Pemimpin. Ya. Okey. Jadi ini 3 campur 1. Satu ni dunia. Dunia ni tak salah. Tapi kalau tak dipelajari, dia akan menjadi hamba duit. Ya. Panjang cerita hamba duit ni. Ta'isa abdad dinar, rugi hamba dinar, hamba dirham. Itu hadis Nabi SAW. Apa maksud dia tadi tu? Ya, itu kita kena bertafakuhkan. Ya. Yang keduanya, tuntut kepentingan dia memahami rukun iman dengan lebih sejahtera. Rukun iman. Iman ni percaya. Jadi dia ada proses nanti dalam syahadah ni. Satu, Al-Quran itu ilmu dia bersifat yakin. La raiba fi. Yang keduanya, kita melihat apa yang dia suruh kita lihat.
Ingat dia, perkataan melihat ni dalam Quran sangat banyak. Satu, fanzuru. Satu keadaan dia tempelak pula, awalam yarau. Kenapa mereka tidak melihat? Jadi awalam yarau ini pun sangat banyak tempelakan tu. Kenapa mereka tidak melihat? Kenapa mereka tidak melihat? Semua yang degil Allah akan nyatakan kenapa mereka tidak melihat. Perkataan yang saya sebut nazara dan ra'a ini sendiri sangat banyak dalam Quran. Kemudian ada satu perkataan lagi, ayat. Ayat ni kalimah Arab. Kadzalika nufassilul ayat. Wa ayatul lahumul ardul maitah. Ayat. Ayat ni kalimah Arab, maknanya tanda. Ini level kedua, bagaimana membaca tanda. Tanda alam semesta. Jadi seseorang pun dikenali dengan tanda ataupun ciri dia. Bahasa lain, tak adalah susah sangat pun kalau kita dah tahu teknik membaca. Dan seterusnya ada satu perkataan lagi, bayinah. Bayinah ni bukti. Bukti yang mesti diterangkan. Dan itu juga saya terangkan dekat dalam buku saya yang terbaru ni tadi. Jadi melihat yang tak nampak di sebalik yang nampak ini, dia membina kepada ainul yaqin. Satu tadi dia ilmu yakin. Jadi proses syahadah dan tadabbur ni, peringkat seterusnya ialah ainul yakin. Dah tengok baru percaya. Betul? Seeing is believing. Itu biasa kita dengar. Jadi kena tengoklah. Tapi tengok berpandukan Al-Quran. Ya? Baru betul pembacaan tu nanti. Itu peringkat yang kedua. Yang ketiga nanti ialah peringkat hakul yakin. Okey, dalam hal ni tadi, rukun iman yang 6 semuanya benda gaib. Macam mana nak faham? Jadi ini juga proses. Proses tau. Allah Subhanahu Wa Taala belajar mana Nabi SAW mengajar, dan pertamanya dia belajar kenal Allah. Seterusnya dia mengajar sahabat-sahabat dia kenal Allah yang tak nampak tapi sangat dekat. Fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Nampak? Bagaimana belajar mengenali malaikat lalu percaya. Bagaimana belajar tentang kisah-kisah para nabi yang ada zaman silam tapi menjadi panduan zaman kita. Percaya kepada Rasul, percaya pada Alkitab. Inilah dia Alkitab. Percaya kepada hari akhirat. Bagaimana belajar tentang cerita akan datang, lalu percaya dan menjadi panduan kepada kita pada zaman sekarang. Dah 5 dah. Qada dan qadar dia balik-balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Qada dan qadar ni balik-balik kepada macam mana kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, menetapkan qadanya dan juga menetapkan qadarnya pada setiap perkara. Ya? Okey. Jadi dalam perkara ni tadi ni kita belajar melihat perkara gaib, kita belajar hidup bersama perkara gaib, kita melihat sejarah lama iaitu kisah para nabi sebagai iktibar zaman sekarang. Kita melihat peristiwa akan datang bagi membetulkan amalan sekarang. Dalam Al-Quran Allah ceritakan tentang masalah jin yang tak nampak ni. Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan juga tentang hati yang tak nampak dalam diri kita. Tuan-tuan dan perempuan semua, signal handphone, tuan-tuan nampak ke? Jadi macam mana tuan-tuan tahu ada signal, tak ada signal? Ada dan tak ada. Itu mudahnya lah. Adalah tanda dia kan? Jadi hati ni sama ada dia sihat ataupun sakit. Macam mana tuan-tuan nak tahu? Hati kita ni sihat ke sakit? Kenalah belajar. Yang tak nampak, benda tu dalam diri kita. Hawa nafsu ni tak nampak. Tapi tanda orang menyembah hawa nafsu kita nampak. Hati tak nampak, tapi tanda si fulan ni hatinya sakit, hatinya sihat. Yang itu kita nampak tanda tersebut. Allah ajar. Jadi macam mana kita belajar tentang elektrik yang tak nampak, yang nampak tanda elektrik ada. Macam mana kita nak tahu signal handphone ada. Begitu jugalah kita belajar benda gaib ini tadi. Ya. Dan yang seterusnya memimpin ke jalan yang sangat teguh. Ya.
Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memimpin kita ke jalan yang sangat teguh. Yang ini yang saya maksudkan tentang kepimpinan Al-Quran. Dan saya tulis satu buku yang namanya Al-Quran Memimpin dan Membina Pemimpin. Buku ni lama dah saya tulis, sebelum saya bertanding. Saya pun tak tahu saya akan bertanding. Saya pun tak tahu saya akan bertanding. Ya, tapi rupa-rupanya kemenangan ini menjadi satu cabaran, jadi satu tanggungjawab kepada saya untuk saya terjemahkan apa yang saya tulis ni, supaya saya tidak termasuk dalam kumpulan cakap tak serupa bikin. Panjanglah cerita dekat sini. Ya. Yang itu sebab itu saya buka madrasah itu. Dan kerana perkara ini juga saya berhijrah ke sini. Seremban tu banyak kemudahan ada. Mudah nak pergi duduk dengan kerajaan pun senang, banyak benda kemudahan. Kita pun tahu kat sini kan banyak benda yang tak selesai lagi. Tapi kerana Al-Quran ini jugalah saya datang berhijrah ke sini. Cerita politik ni bagi saya letak tepi dululah kot. Panjang cerita kat situ tu. Pasal dia melibatkan kepercayaan juga. Percaya pada si fulan, percaya pada si fulan, percaya pada parti sekalian. Panjang cerita dia. Dan benda ni kalau tak dihuraikan dengan betul, dia hanya menatijahkan pergaduhan saja, perselisihan. Saya tahu benda tu saya boleh huraikan, tapi panjang ceritanya. Ada step-step yang kita perlu lalui. Tapi senang cerita kita datang ke sini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita datang ke sini kerana kita nak buat sesuatu yang bererti sebagai bekalan kita selepas mati. Dan insya-Allah itu juga yang saya usahakan untuk diri saya. Kalau macam umur saya ni, orang kata muda lagi. Tapi saya tak melihat demikian. Kubur kata mari. Kubur kata mari. Dunia ni kata poik lah kau. Betul? Okay. Jadi ini 3 kepentingan dia. Dan kemudian kelebihan belajar Al-Quran dengan pendekatan syahadah dan tadabbur ni ada seperti mana yang saya tulis di sini. Panjang juga huraian dia. Kemudian konsep pembelajaran dia. Ianya adalah pembelajaran seumur hidup, lifelong learning. Jadi inilah dia Quran yang ada pada kita, lifelong learning sebenarnya. Jika Nabi SAW terpaksa sabar mengkhatamkan pembelajarannya selama 23 tahun, patut ke kita mengkhatamkannya lebih pendek daripada itu? Dan ada ke seorang guru yang lebih faqih daripada Nabi SAW? Tak ada. Jadi jawapannya, belajar seumur hidup. Jangan berhenti. Okey. Keduanya, pembelajarannya secara talaqi, face to face. Ini panjang juga ceritanya tadi ni. Nak pandai sebut Al-Quran dengan tajwid dan makhraj pun kena talaqi. Tak ada cerita online dia, minta maaf cakap ni. Tak ada online. Walaupun saya tak nafikan cerita online ni. Bagus. Satu teknologi. Tapi akhirnya perkara ni yang betulnya adalah talaqi, face to face. Seterusnya pembelajaran adalah secara berperingkat. Ini yang saya namakannya tarbiyah rabbaniyah Quraniyah. Pembelajarannya secara berperingkat. Kemudian belajar dan mendidik itu sifatnya seiring. Maknanya saya fokuskan ni kepada yang dewasa. Saya tak cerita pada budak-budak pada yang masih belajar lagi di sana, di universiti. Ni kepada kita sama ni. Kita belajar, dalam masa sama kita mengajar, seterusnya mendidik. Satu didik diri kita lah. Lepas tu anak-anak yang berkembang lah, kena diajar, kena dididik. Seterusnya hablum minallah dan hablum minan nas beriringan. Budak-budak syahadah, puasa, syahadah, solat, puasa, zakat. Dia pun tak ada duit nak zakat. Betul? Haji lagilah pula. Tak apa, dia berperingkat. Tapi tak patut orang yang macam kita ni langsung tak tahu perkara ni. Seterusnya, Al-Quran adalah sebuah kitab yang logik dan saintifik. Peringkat seterusnya menyaksikan magicnya. Saya namakan dia magic.
Jadi logik dan saintifik ini, satu, tuan-tuan mungkin pernah baca buku kot Pasak, ataupun yang mengarang buku tu Dr. Arif Kosmo, Quran dan Sains Tulen. Kalau tengok dalam buku tu Quran dan Sains Tulen. Dulu saya belajar, dia salah seorang guru di tempat sekolah saya dulu, tapi dia tak mengajar saya. Ya, dia mengajar sains. Saya masuk bidang sastra. Ya. Okey, lepas tu rezeki dia, akhirnya dia sambung pelajaran dan dia menjadi pensyarah di UKM sampailah di Pencen. Dia duduk di Seremban. Dr. Arif Kosmo ni. Dia menulis tentang konsep Al-Quran dan Sains Tulen. Dan apa yang saya nyatakan tentang hablum minan nas ni ialah secara kasarnya ialah Al-Quran dan sains sosial. Bila kata sains sosial ni, panjanglah, luaslah ceritanya. Dan Al-Quran menceritakan perkara tersebut. Asas dia, kita belajar menyaksikan segala bentuk yang kajian sains tulen ni berkaitan dengan Allah. Semuanya nanti akan berkait dengan Allah sebagai Rabb dia. Seterusnya tentang kemanusiaan. Apa juga berkaitan kemanusiaan? Politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan banyak lagi tentang sains tulen, sains sosial ni. Kita akan belajar bagaimana akhirnya pemiliknya, penguasanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala juga. Yang itu dikatakan logik dan saintifik, boleh dikaji. Dan satu perkara yang menarik ialah dia ada magic. Ganjaran kepada yang bertakwa ni ada saya tulis dalam buku saya. Ya ja'allahu makhraja. Nanti kita tengok magic dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Sebarang siapa bertakwa, Allah mudahkan urusan dia. Ramai orang nak mudah, dia jadi munafik. Dia buat dosa. Tapi bagaimana kalau kita bertakwa dapat menyaksikan pula betul Allah bantu kita dan mudahkan kita. Saya menyaksikan perkara ini setiap masa. Ya, bagaimana pula ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Wahai orang yang beriman, kalau kau bertakwa, kami bagi kamu al-furqan. Apa makna furqan? Kebolehan melihat kebenaran dalam kesamaran. Kebolehan melihat kebatilan dalam kesamaran. Samar ni dalam bahasa Arabnya syubhat. Syabah, nampaknya macam sama tapi sebenarnya tak sama. Kembar nampak sama tapi bila tengok daripada dekat tak sama. Betul? Macam itulah lebih kurang. Dan dipendetail lah benda tu. Ya, okey. Kemudian amalan berkaitan rukun Islam pertamanya belajar tafsir Al-Quran. Ini teori. Belajar sikit, balik. Saya selalu pesan pada murid saya, balik, amal dia pergi syahadah dan tadabbur. Ya, itu dikatakan syahadah dan tadabbur ini amali setelah belajar tafsir Quran. Dan tafsir ni adalah disiplin dia. Seterusnya zikir dan fikir. Jadi sepanjang syahadah dan tadabbur tadi itu ada jikta zikir dan fikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia zikir dalam keadaan berdiri, duduk dan baring, kemudian dia berfikir. Dan banyak dalam Al-Quran juga Allah tempelak. Afala ta'qilun. Betul? Kenapa kamu tak berakal? Moga-moga kamu berfikir. La'allakum tatafakkarun. Jadi zikir dan fikir satu perkara yang sangat-sangat penting dan fundamental dalam kehidupan harian kita. Dan Al-Quran memandu bagaimana berfikir. Memandu kita. Ya? Dan seterusnya amal soleh lah. Amal soleh ni solat. Satu dikata hablum minallah, satu lagi hablum minan nas. Jadi rukun Islam pertama nanti ni, inilah dia yang saya faham tentang amal dia. Seterusnya lanjutan dia daripada itulah. Rukun Islam kedua, ketiga, keempat, kelima. Dan bukan sekadar itu saja. Hidup berjiran. Bagaimana Al-Quran memandu kita. Bagaimana Nabi SAW mensyarahkannya, mentafsirkannya kepada kita semua. Jadi ingat ya tak? Sunnah Nabi ni sebenarnya semuanya tafsir Quran. Sunnah Nabi itu. Jadi dia beriringan tu.
Ya. Dia beringat. Jadi macam mana kita tafakuhkan nanti itu, dia satu proses yang panjang. Ya, okey. Ini buku terbaru saya yang saya baru selesai. Ya, buku ni pun datang setelah mensyahadahkan kebenaran Al-Quran. Ya, setelah beberapa ketika saya tulis tajuk syahadah dalam buku saya, Al-Quran Memimpin dan Membina Pemimpin ni. Ada satu tajuk tu namanya syahadah. Setelah beberapa ketika setelah saya menang ni, saya tengok rupanya ada banyak lagi tajuk syahadah ni yang saya tercicir. Ingat ya, buku-buku yang saya tulis ni memang saya tak ada rujuk mana-mana. Rujukan besar saya Quran dengan sunnah je. Yang bakinya itu lahir daripada pengalaman saya. Ya. Dan syarah-syarah kat sini saya terangkan sikit apa yang saya perhatikan, yang saya fahami. Jadi apa yang saya perhatikan itu semuanya saya bawakan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Di penghujung nanti barulah saya nyatakan beberapa ungkapan ulama-ulama silam, terutamanya di kalangan sahabat dan kalangan tabi'in. Ya, saya bermadai sampai situ je untuk mengekalkan keaslian agama kita, dan pemahaman tadi itu akan berlegar di situ. Ya, dalam satu keadaan, ya memang satu dia adalah pemahaman saya dan saya sharekan perkara ini, ya, iaitu teknik pembelajaran Al-Quran dengan pendekatan syahadah dan tadabbur. Saya namakan demikian. Ya, madrasah saya ni umurnya pun dah 10 tahun di sana. Ya, umurnya pun dah 10 tahun. Jadi sepanjang saya buka madrasah, mengajar di madrasah, meneruskan kehidupan seperti biasa, macam orang biasa, ini benda yang saya dapat. Ya, InsyaAllah saya akan sharekan kepada mereka yang berkaitan, ya, tentang teknik syahadah ni. Dan kalau boleh dia dimasukkan dalam pembelajaran di peringkat menengah. Ya, konsep pembelajaran bagaimana menyaksikan ni berpandukan Quran, teknik dari itu ataupun dikata kaifiat lah, pada anak-anak sekolah menengah. Seterusnya peringkat universiti. Yang seterusnya ialah kita semualah yang dah masuk alam pekerjaan. Kerana pekerjaan ni ataupun dia rezeki tu, di sini tempat yang paling tepat untuk menyaksikan kerja-kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan kita rasa kita ni hebat. Kan? Kita ni hebat. Akhirnya kita berusaha, kita berikhtiar semampu mungkin, sesungguh mungkin, dalam masa yang sama tak tinggalkan doa. Akhirnya bertawakal, terpaksa bertawakal kepada dia. Orang yang hilang tawakal kepada Allah ni, dia akan jadi lagak itu macam Tuhan. Selalunya orang-orang besar lah. Dan dia satu proses. Kita daripada tidak ada apa-apa, akhirnya mungkin ada peringkat tertinggi dalam pekerjaan kita. Peringkat tertinggi pun bukan maknanya kita boleh buat undang-undang sesuka kita. Mesti ikut cara Allah dan Rasul. Tapi sebahagian orang-orang besar ni, so nak cerita orang politik cara dia buat tu, cara dia bertindak tu, lagak tu macam Tuhan. Tak maaf cakap tu. Panjanglah ceritanya. Yang Nabi SAW hadapi di Madinah tu semuanya golongan pemimpin. Pemimpin Yahudi, Nasara ni adalah pemimpinnya tu. Yang munafik ni pun ada pemimpinnya. Ya, yang nak diberi pencerahan, nak diselamatkan nanti ni orang-orang awam yang terpingga-pingga. Apa cerita sebenarnya? Ya, panjanglah cerita kat situ. Ya. Jadi ini saja yang dapat saya kongsikan, ya, dalam kesempatan ini. Moga-moga ia bermanfaat kepada kita semua. Sekadar itu saja dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazari fi ma yurdika anna. Allahumma badi'as samawati wal ardal jalali wal ikram wal izzati allati la turam. Nas'aluka ya Allah ya Rahmanu bi jalalika wa nuri wajhik an tunawwira bi kitabika absarana wa an tutliqa bihi alsinatana wa an tufarrija bihi an qulubina wa an tashraha bihi sudurana wa an taghsila bihi abdana
أبداننا وأن تجمل به أخلاقنا فإنه لا يعيننا على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك الله InsyaAllah satu biasa beberapa kali dulu buat subuh untuk InsyaAllah dan